Bersama saya Nur Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 703. Antara paparan utama. Hentikan naratif Melayu miskin, Cina kaya. Pemimpin diseru perkukuh Pakatan Harapan berdepan BRU15. Senarai bersatu tanding 50 kerusi. Palsu, kata UMNO dan PAS. Apa motif Muhyiddin mahu Speaker Dewan Rakyat diganti? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara Malaysia berwarna-warni dari warna fauna dan floranya sehinggalah kepada warna kulit penduduknya. Namun Malaysia tidak terbina di atas perbezaan warna-warna itu. Negara ini terbina dengan mendakap semua warna-warna itu untuk digemeling menjadi satu. Hutan tetap hijau, laut dan tasik tetap biru. Perkahwinan campur antara kaum berlaku. Kerana keinginan untuk menjadikan perbezaan warna kulit itu sebagai satu kekuatan, maka lahirlah Perikatan Barisan Nasional, Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan. Walaupun kewujudan parti perkauman seperti UMNO, MCA, MIC dan lain-lain diterima di negara ini, umumnya rakyat mendambakan kehidupan yang sejahtera dan aman antara kaum. Namun, naratif yang cenderung ke arah kebencian kerana perbezaan kaum terus dimainkan hari demi hari oleh golongan asabiah yang dikutuk oleh agama Islam. Naratif sedemikian membina ketakutan dan kebencian terhadap kaum lain yang selama ini juga menjadi jiran kita. Kerana itu, terjelma kelompok-kelompok cenderung ke arah ethnocentrism seperti Hindraf, Pertubuhan Pribumi Perkasa dan Kumpulan Pendidikan Cina Dong Jiaozong. Pakatan Harapan melalui model Rahmatan Lil Alamin cuba membina jambatan di atas keruntuhan perpaduan di antara kaum di negara ini. Selama 22 bulan itulah kerajaan Pakatan Harapan ditohmah dengan pelbagai fitnah yang berdiri di atas kebencian kaum. Paling teruk dikecam ialah Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Malang sungguh, kini Malaysia berundur ke belakang apabila kerajaan tebuk atap ditubuhkan. Kononnya menyelamatkan Malaysia entah daripada bahaya apa. Malang sekali dalam percubaan untuk kembali berkuasa. Terdapat pemimpin yang memainkan sentimen yang sama. Melayu miskin, Cina kaya. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng membidas kenyataan tersebut. Menurut Guan Eng, Malaysia tidak mempunyai kod warna. Kita semua adalah rakyat Malaysia yang tinggal bersama di bandaraya, bandar dan kampung. Begitu juga warna kulit tidak menjamin bahawa anda kaya atau miskin. Ini adalah salah, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau berkata masyarakat Cina sedih dengan pelabelan mudah bahawa mereka dianggap kaya sedangkan terdapat ramai orang Cina yang miskin. Terdapat juga ramai orang bukan Cina yang kaya. Warna kulit anda bukanlah penentu akhir kekayaan anda. Janganlah kita memisahkan diri berdasarkan warna kulit kita, tetapi pada prinsip umum menegakkan keadilan, kebebasan, kemakmuran untuk semua memerangi rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Rasuah dilakukan oleh pelaku pelbagai warna, ujarnya. Beliau berkata rakyat Malaysia mesti memastikan bahawa kerajaan berfungsi untuk kita dan anak-anak kita dengan memberi kita peluang yang sama. Hanya bersama-sama kita dapat lebih kuat untuk memerangi mereka yang cuba mencuri masa depan anak-anak kita, tegas Guan Eng. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin negara, tidak kira anda dari parti mana. Justru Jom Channel turut menyeru pemimpin agar berhenti menggunakan bigotrisme sebagai senjata untuk meraih sokongan. Jika itu yang dicanang, maka runtuhlah impian negara rahmah yang selama ini ingin dijadikan asas pembinaan budaya baharu rakyat Malaysia di zaman milenium ini. Rencana akhbar online ketiga-tiga parti dalam Pakatan Harapan bersetuju bahawa Pakatan Harapan perlu mengenepikan perbalahan dan memperkukuhkannya berdepan pilihan raya umum ke-15 yang mungkin diadakan lebih awal. Menulis di Suara Keadilan, Rizwan Syamsuddin berpendapat
Kejutan Tun Dr. Mahathir mencadangkan calon ketiga iaitu Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri baharu Malaysia merumitkan kemelut politik negara. Menurut Rizwan, idea Tun Dr. Mahathir mengemukakan nama Shafie sebagai Perdana Menteri dari Malaysia Timur selepas kegagalan rundingan antara beliau dan Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat oleh rakyat sebagai anti-klimaks. Kata Rizwan, keutuhan Pakatan Harapan menjadi mangsa utama dalam percaturan ini. Rizwan menganggap Tun Dr. Mahathir sebagai batu api kerana memutuskan hubungan dengan keadilan tetapi meneruskan kerjasama dengan DAP serta Amanah. Setelah tiada keputusan untuk option 2 iaitu memilih beliau sebagai calon Perdana Menteri. Bermakna sekiranya Tun Dr. Mahathir cukup jumlah kerusi maka DAP dan Amanah akan masuk kerajaan manakala keadilan kekal sebagai pembangkang, ujarnya. Rizwan menyifatkan tindakan ini sebagai dasar pecah dan perintah dan telah mengundang kemarahan penyokong Pakatan Harapan. Tun bersama Pakatan Harapan pada 2017 tetapi akhirnya menentukan dengan siapakah DAP dan Amanah patut berhubung. Sedangkan ketiga-tiga parti dalam Pakatan Harapan telah berjuang sejak 20 tahun lalu dan ironinya kesatuan mereka diperoleh atas kepentingan bersama melawan kezaliman Mahathir pada 1998. Akibatnya, media sosial yang banyak membincangkan isu-isu Pakatan Harapan bertukar menjadi medan serang menyerang. Perpaduan yang dipupuk selama 20 tahun seolah-olah akan berkecai dalam sekelip mata, katanya. Ujar beliau, teori tentang kemunculan pihak luar termasuk ahli UMNO dan Bersatu yang khianat sebagai sebahagian daripada kerajaan yang baharu menyemarakkan api pertelingkahan dalaman Pakatan Harapan. Sementara itu, menulis dalam Malaysia Deadline, Zakaria Musa berpendapat kegagalan gabungan pembangkang mencapai kata sepakat mencari calon Perdana Menteri menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin melunturkan momentum yang diharapkan rakyat. Malah ia membuatkan banyak pihak bosan dengan sikap pemimpin pembangkang yang nampak mementingkan posisi masing-masing. Kata Zakaria, option 2 ditolak oleh keadilan kerana penyokong Anwar sudah hilang kepercayaan kepada Tun Dr. Mahathir. Alasan mereka, janji peralihan kuasa selepas 2 tahun Pakatan Harapan memerintah dulu pun gagal ditunaikan oleh Tun Dr. Mahathir, tulis Zakaria. Beliau melihat Amanah dan DAP mengambil sikap lebih terbuka. Kedua-dua parti ini memberi peluang kepada option yang dapat mengembalikan mandat rakyat, sekaligus menamatkan pemerintahan Perikatan Nasional yang mewarisi budaya rejim Barisan Nasional itu. Namun, kata Zakaria, keretakan dalam Pakatan Harapan tidak dapat disembunyikan lagi. Sikap syakwa sangka dan saling curiga yang tebal di antara penyokong Tun Dr. Mahathir dan Anwar. Beliau menyeru agar para pemimpin Pakatan Harapan dan Tun Dr. Mahathir serta warisan menguruskanlah perselisihan ini dengan bijaksana dan jujur. Sesulit mana pun pertembungan yang berlaku dalam politik tiada jalan mati, katanya. Merujuk kepada perkara yang sama, B. Sufian menulis dalam Roket Kini, menyeru Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim mencari titik persamaan dalam memastikan kesinambungan mandat yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 dapat diteruskan. Seluruh komponen Pakatan Harapan Plus perlu memusatkan tekad bersama untuk berdepan dengan Perikatan Nasional. Segala emosi dan perasaan perlu diketepikan ketika ini. Pastinya bukan mudah, tetapi ia tetap perlu dilakukan demi masa depan Pakatan Harapan serta mandat yang digalasnya, kata beliau. Namun persoalannya, jika salah satu pihak mengalah, mampukah pasukan baharu nanti memikul tanggungjawab besar itu jika ia turut melibatkan pemimpin atau parti yang dicurigai? UMNO dan PAS menafikan senarai calon dan agihan kerusi yang tular di dalam aplikasi WhatsApp baru-baru ini. Senarai itu didakwa dikeluarkan oleh Perikatan Nasional bagi persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ia hanyalah satu tindakan perang psikologi pihak-pihak tertentu yang mempunyai niat tidak baik bagi mencetuskan kesangsian di kalangan parti-parti dalam kerajaan dan pendukung-pendukung parti Arkar Umbi. Mana mungkin senarai calon sudah disiapkan sedangkan perundingan mengenai pembahagian kerusi dalam kalangan parti-parti juga belum bermula, kata Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki seperti dipetik Malaysia Kini. Ashraf dilaporkan berkata buat masa ini fokus UMNO hanyalah hendak memastikan kerajaan sedia ada mampu dipertahankan. Ia bagi membolehkan segala usaha menjana semula ekonomi negara dan memperkasa kebajikan rakyat pasca Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan COVID-19 dapat dilakukan dengan berkesan, katanya.
Malaysia kini turut memetik kenyataan Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang turut menafikan kesahihan senarai tersebut. Jawatan kuasa belum bincang isu kerusi. Saya menafikan perkara tersebut, katanya seperti dipetik. Dalam senarai tersebut, Parti Bersatu antaranya diberikan 50 kerusi parlimen untuk bertanding, manakala PAS disenaraikan bertanding 30 kerusi. Terdahulu, pensyarah kanan pengajian politik di Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Dr. Mazlan Ali berkata, pembahagian kerusi antara Gabungan Baharu Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 adalah sangat tidak logik. Menurut beliau, usaha penubuhan Perikatan Nasional kurang 3 bulan sedangkan sejarah rundingan agihan kerusi bagi sebuah koalisi baharu mengambil tempoh lebih lama. Misalnya, Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan memakan masa berbulan-bulan, malah bertahun, kata Mazlan seperti dipetik Malaysia Deadline. Sebelum ini, Datuk Nur Jazlan Mohamed Hairan dengan mentaliti pemimpin Parti Bersatu yang disifatkan sebagai hilang akal apabila dikatakan mahu bertanding di sekurang-kurangnya 50 kerusi parlimen yang mewakili separuh kerusi Melayu dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor itu berkata, peranan atau nasib sebenar Bersatu hanyalah sebagai pelengkap sokongan kepada Perikatan Nasional di Parlimen. Beliau dilihat memperlekeh Bersatu apabila menyatakan bahawa masyarakat maklum parti itu tidak mempunyai sokongan pengundi dan aset mereka hanyalah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memegang jawatan Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum ke-15. Itu belum dimasukkan kirasaman mahkamah yang mengancam kewujudan parti itu sendiri. Sebab itu, saya terkejut Bersatu mahukan 50 kerusi ahli parlimen untuk pilihan raya umum ke-15 yang merupakan hampir separuh daripada jumlah kerusi majoriti Melayu. Dan selepas itu menaruh harapan kepada pengundi, majoriti pengundi Muafakat Nasional atau MN untuk berikan sokongan kepada calon mereka. Sepatutnya mereka cerminkan diri mereka sendiri dan bertindak waras dan realistik seperti Parti Gabungan Parti Sarawak, GPS yang sedang dilamar oleh Pakatan Harapan hanya sebagai pelengkap sokongan ahli parlimen di Dewan Rakyat. Kerana kekuatan sokongan akar umbi mereka, juga saya pasti GPS tidak akan tertipu dengan Pakatan Harapan. Justru lebih cepat Bersatu sedar dan pulih dari penyakit hilang akal ini. Maka cepatlah Perikatan Nasional akan menang pilihan raya umum ke-15 dengan majoriti yang besar ini. Tugas parti politik adalah untuk mendapatkan sokongan majoriti akar umbi dan menang PRU, kata beliau, seperti dilapor portal Berita Suara Merdeka 2 minggu lalu. Maaflah, mungkin ada penyokong Bersatu yang berharap berita itu benar tetapi rupanya palsu sahaja. Badan Pengawas Pilihan Raya Bersih 2.0 menggesa ahli parlimen supaya menolak usul kerajaan untuk menyingkirkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dan timbalannya Nga Koming. Menurut Bersih 2.0, menyingkirkan speaker jangka pertengahan tidak pernah terjadi sebelumnya di negara ini. Kedudukan speaker biasanya hanya dikosongkan sama ada ketika parlimen dibubarkan atau penyandangnya mengundurkan diri atau mati. Secara konvensyen, Speaker Dewan Parlimen Westminster seharusnya berada di atas politik kepartian. Seorang ahli parlimen apabila dipilih oleh rakan-rakan ahli parlimen, beliau mesti bersara daripada politik berparti supaya dapat berfungsi sebagai pegawai yang tidak berat sebelah di Dewan, kata Bersih 2.0 dalam satu kenyataan. Bersih 2.0 berpendapat selama ini Speaker Dewan Rakyat di Malaysia secara tradisional berfungsi sebagai penjaga pintu untuk cabang eksekutif dengan bertindak menyekat usul atau rang undang-undang yang dibentangkan oleh pembangkang. Bahkan speaker juga menyekat pidato yang dilihat merosakkan sifat tidak memihak jawatan tersebut. Speaker Arif yang bukan ahli parlimen dan telah mengundurkan diri dari politik parti sejak dilantik pada awal parlimen ke-14 pada tahun 2018 telah mengubah jawatannya dengan tidak memihak dan beliau memberi penghargaan yang tulus kepada pelbagai kepartian, ujar Bersih 2.0. Kenyataan tersebut menegaskan sebagai rakyat dan pembayar cukai, kita membayar allowance bulanan RM44 juta setahun, termasuk RM16,000 untuk ahli parlimen, RM31,000 untuk speaker dan RM22,000 untuk timbalan speaker. Untuk menguruskan Dewan Rakyat dengan wabak COVID-19 dan kemelesetan global, kita tidak mampu Dewan Rakyat dikurangkan menjadi gajah putih RM44 juta setahun atau hanya cap eksekutif.
Di samping itu, Bersih 2.0 juga mendesak ahli parlimen supaya bersatu di belakang Arif dan meneruskan reformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah berlaku di bawah tadbir urus beliau. Ini termasuk pembentukan 10 jawatan kuasa pilihan antara parti yang mampu mengawasi dasar dan keuangan kementerian tertentu dan memiliki kuasa untuk memanggil orang, rekod dan dokumen yang memberi ruang kepada anggota parlimen kerajaan dan pembangkang untuk memainkan peranan yang bermakna dalam pembuatan undang-undang penggubalan dasar dan pemeriksaan terhadap fungsi kerajaan. Dewan Rakyat juga melantik seorang ahli parlimen pembangkang untuk mengetuai jawatan kuasa kira-kira wang negara. Ini memberi kuasa kepada pembangkang untuk memainkan peranan dalam semak imbang yang efektif di parlimen. Pembaharuan di bawah Arif juga menjadikan parlimen sebagai institusi yang lebih berpusatkan kepada rakyat dan ramah yang telah mengadakan acara bekerjasama dengan organisasi tempatan dan antarabangsa untuk memajukan perdebatan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia selain akses mudah bagi akademik, pelajar dan anggota masyarakat sivil, kata Bersih 2.0. Parlimen juga telah mewujudkan waktu pertanyaan Perdana Menteri mingguan yang menampilkan ketua eksekutif secara peribadi bertanggungjawab kepada Dewan dan slot khas untuk perniagaan bukan kerajaan dan rang undang-undang anggota swasta sehingga backbenches, pembangkang dan pemerintah dapat memainkan peranan yang lebih membina menurut kenyataan itu. Bersih 2.0 juga meminta orang ramai untuk menyokong Arif dikekalkan sebagai Speaker Dewan Rakyat dengan menandatangani petisyen dalam talian di www.change.org/kekalkanarif. Penggantian Speaker dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan, tetapi persoalannya mengapa harus diganti jika pihak Speaker tersebut berfungsi dengan baik? Adakah kerajaan tebuk atap ini takut kepada undi tidak percaya? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatia Syakira. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.